Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله يناور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan ke atas kita kurniaan nikmat berupa taufik, hidayah, inayah. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atas kita nikmat kesihatan, waktu dan kesempatan yang dengan sekalian daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dapatlah sekali lagi kita bersama-sama bertemu dalam majlis ta'lim Fatimah Zahra untuk mengikuti pengajian kitab yang telah kita hentikan sementara waktu bagi bersama-sama menyambut kedatangan bulan yang mulia iaitu bulan Syawal. Jadi alhamdulillah, di kesempatan yang ada ini saya ingin mengambil sedikit masa mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Lahir dan Batin kepada sekalian sekalian daripada sahabat-sahabat dan juga pendengar-pendengar yang sentiasa bersama dengan kami di Majlis Ta'lim Fatimah Zahra. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah melakukan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan sepanjang di bulan-bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk minal a'idin wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk menyambung semula kuliah kita pada malam ini, jadi kita akan mulakan dulu pengajian kita pada malam ini dengan menyambung semula pengajian kitab terjemahan Al-Ibanah wal-Ifadah pada membicarakan tentang hukum hakam darah haid, nifas dan istihadah yang ada pada orang perempuan, yang mana insya-Allah kuliah bersama dengan Majlis Ta'lim Fatimah Zahra ini buat sementara waktu ni akan diadakan pada setiap malam jam 9 malam. Jika ada perubahan waktu pada waktu-waktu yang lain yang lebih sesuai, kita akan maklumkan semula insya-Allah, sama ada pada waktu siang ataupun petang dan juga malam. Tapi secara tetapnya setiap malam ni akan ada kuliah yang kita akan menukar kitab tu setiap hari tu dengan kitab-kitab yang berbeza insya-Allah. Jadi untuk malam ni kita akan sambung semula pengajian kitab Al-Ibanah wal-Ifadah
Ini terjemahan kitab Ibana wal Ifadah pada membicarakan tentang haid, nifas dan istihadah. Bagi mereka yang memiliki kitab, kita akan sambung semula pengajian ini pada muka surat 90. Pada muka surat 90, bab yang keempat, pada membicarakan tentang golongan perempuan-perempuan yang istihadah. Ini golongan mustahadah. Golongan mustahadah. Jadi yang ada kitab boleh buka pada muka surat yang ke-90, bab yang keempat ataupun pembahagian yang keempat, iaitu kumpulan perempuan yang mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Keempat, mu'tadah ghairu mumayyizah. Kumpulan yang keempat daripada 7 golongan perempuan yang mengalami istihadah dalam haid. Ini golongan yang keempat, iaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Sebagai ulang kaji, kita telah melalui beberapa perbincangan dan juga penerangan berkenaan dengan 3 golongan yang terawal. Golongan yang terawal, yang 3 tu perlu kita ingatlah. Yang pertama, golongan mubtadi'ah mumayyizah, dan yang kedua golongan mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah, dan golongan yang ketiga golongan mu'tadah mumayyizah. Jadi 2 golongan yang pertama iaitu mubtadi'ah mumayyizah dan juga mubtadi'ah ataupun mubtada'ah ghairu mumayyizah, ini adalah golongan perempuan yang baru pertama kali kedatangan haid, kemudian dia mengalami istihadah. Jadi perempuan yang baru pertama kali kedatangan haid kemudian mengalami istihadah ni terbahagi pada 2 golongan. Yang pertama, golongan mustahadah mubtada'ah mumayyizah, dan yang kedua golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Untuk menetapkan haid bagi perempuan yang mubtada'ah mumayyizah, maka digunakan kaedah tamyiz. Apabila cukup syarat-syarat tamyiz, maka digunakan kaedah tamyiz dengan menjadikan darah yang kuat sebagai darah haid, darah yang lemah dihukum sebagai darah istihadah. Kemudian bagi perempuan yang mubtadaah ghairu mumayyizah, yakni perempuan yang keluar darah dengan satu sifat sahaja, ataupun perempuan yang keluar darah dengan beberapa sifat tetapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz, maka bagi perempuan yang mubtadaah ghairu mumayyizah ni, hukum haidnya dihukumkan sehari semalam sahaja, selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Umpama contoh, kita ambil mubtadaah mumayyizah terlebih dahulu. Seorang perempuan yang baru pertama kali keluar darah haid, keluar darah, kemudian darah yang keluar itu melebihi daripada tempoh maksima bagi haid. Umpama contoh 20 hari keluar darah. 20 hari keluar darah, kemudian darah yang keluar itu memiliki 2 sifat. Hitam 8 hari, kemudian merahnya 12 hari. Jadi kalau kita lihat pada syarat-syarat tamyiz ni dah mencukupi. Jadi bagi perempuan yang mubtadaah mumayyizah yang keluar darahnya 20 hari, kemudian memiliki 2 sifat darah kuat dan lemah, maka dijadikan darah yang kuat iaitu hitam selama 8 hari sebagai haid, kemudian darah yang lemah iaitu merah ataupun darah yang selain daripada darah yang hitam dihukumkan sebagai istihadah iaitu 12 hari. Adapun kalau bagi perempuan yang mubtadaah ghairu mumayyizah, iaitu perempuan yang keluar darah melebihi daripada tempoh maksima bagi haid, contohnya 20 hari juga, dia keluar darah 20 hari juga, tetapi 20 hari itu merah semua. Darah yang keluar selama 20 hari itu merah semua, tak bercampur dengan darah yang lain. Okey, ini yang pertama. Merah semua, 20 hari merah semua. Maka dia termasuk golongan perempuan yang mubtadaah ghairu mumayyizah. Jadi perempuan yang mubtadaah ghairu mumayyizah, hukum haidnya hanya sehari semalam sahaja.
Hari semalam pada hari yang pertama sahaja dihukumkan sebagai haid, maka selebihnya itu dihukumkan sebagai istihadah. Itu keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, mubtada'a ghairu mumaizah, yakni perempuan yang keluar darah juga, darahnya dua sifat, ada kuat, ada lemah, tetapi tak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Tak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Antaranya apa? Darah yang keluar, darah yang kuat, umpama contoh, darah yang kuat melebihi tempoh maksima bagi haid. Keluar darah 20 hari, tapi darah hitamnya 16 hari, kemudian 4 harinya keluar darah merah, umpama contoh. Ini dipanggil tak mencukupi syarat tamyiz. Jadi haidnya dikembalikan kepada sehari semalam sahaja. Ataupun keluar darah hitam 8 hari, kemudian diikuti dengan darah merah 12 hari, tetapi darah hitam tak cukup 24 jam, kurang daripada 24 jam, maka syarat tamyiz yang kedua tak dipenuhi. Jadi maknanya darah haidnya dikembalikan kepada hari yang pertama sahaja. Hari yang pertama sahaja. Selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Seperti mana yang telah kita terangkan sebelum ni. Kemudian golongan yang ketiga pula, iaitu golongan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, golongan mu'tadah mumayyizah. Golongan mu'tadah mumayyizah ni hukumnya sama seperti mubtada'ah mumayyizah. Yakni cuma bezanya mu'tadah ni dia golongan yang sudah ada adat. Mu'tadah maksud golongan yang sudah ada adat. Maksudnya apa? Sebelum daripada berlaku istihadah tu, sebelum tu dia dah pernah mengeluarkan darah haid walaupun sekali. Jadi perempuan yang mu'tadah mumayyizah, umpama contoh, kita ambil contoh pada bulan 4, bulan April yang lalu, haidnya itu 5 hari pada tiap-tiap bulan. 5 hari pada awal tiap-tiap bulan, 5 hari. Tiap-tiap bulan itulah 5 hari pada bulan 4. Kemudian pada bulan 5, yakni bulan yang baru datang ni, dia mengalami istihadah selama 20 hari 20 malam. Selama 20 hari 20 malam. Jadi selama 20 hari 20 malam ini, darah yang keluar ialah hitam 8 hari, kemudian merahnya 12 hari. Hitam 8 hari, merah 12 hari. Okey. Jadi dia ni termasuk dalam golongan perempuan yang mustahadah, mu'tadah, mumayyizah. Kenapa mumayyizah? Kerana dia boleh bezakan di antara dua sifat darah, di antara kuat dan lemah. Jadi hukum haidnya dikembalikan kepada tamyiznya, walaupun menyalahi adat. Kerana adat sebelum ni dia keluar darah 5 hari, tapi pada bulan yang baru ni, yakni bulan 5 ni, dia mengalami istihadah. Kemudian dia ada sifat-sifat tamyiz, ada dua sifat darah, kuat dan lemah. Jadi hukum haidnya dijadikan darah hitam selama 8 hari itu sebagai haid, kemudian selebihnya dihukumkan sebagai istihadah walaupun menyalahi adat haidnya yang lepas. Kenapa? Kerana dia telah mencukupi syarat-syarat tamyiz. Itu golongan mu'tadah mumayyizah. Baik. Kemudian masuklah kita pada perbincangan yang seterusnya, iaitu kumpulan yang keempat. Kumpulan yang keempat daripada 7 kumpulan perempuan yang istihadah dalam haid. Ada panggil mustahadah dalam haid. Kumpulan yang keempat ni iaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah, yakni perempuan yang pernah mengalami haid dan suci tetapi tidak dapat membezakan sifat darah. Dia panggil mu'tadah ghairu mumayyizah. Ini pernah mengalami haid dan suci tetapi tidak dapat membezakan sifat darah. Kenapa tak dapat membezakan sifat darah? Kita nyatakan dah sebelum ni. Okey, di antara sebab tak dapat membezakan sifat darah, dia masuk dalam ghairu mumayyizah ni. Ni kita kena ingatlah, bila perempuan tu termasuk dalam ghairu mumayyizah, okey, ghairu mumayyizah, dia akan berlaku dua keadaan. Kenapa digelar sebagai ghairu mumayyizah? Yang pertama kan apa? Keluar darah satu sifat. Keluar darah satu sifat sahaja.
Satu sifat je keluar darah. Umpama contoh, darah keluar 20 hari. Tetapi selama 20 hari tu yang keluar, darah yang keluar tu hanya warna merah saja. Ataupun hitam saja yang keluar selama 20 hari. Maka dia termasuk ghairu mumayyizah. Kenapa ghairu mumayyizah? Kerana keluar darah satu sifat. Jadi tak boleh nak membezakan. Dia tak boleh nak bezakan di antara darah kuat ataupun darah lemah. Okey. Yang kedua, kenapa dikatakan sebagai ghairu mumayyizah? Sebab tidak memenuhi syarat tamyiz. Tidak memenuhi syarat tamyiz. Tidak memenuhi syarat tamyiz. Kenapa dikatakan ghairu mumayyizah? Kerana tidak memenuhi syarat tamyiz. Dia keluar darah 2 sifat ataupun 3 sifat. Maknanya ada keluar darah hitam, ada keluar darah merah, ataupun ada keluar darah perak. Tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Apa dia syarat tamyiz? Yang ni kita pun kena ingat benda ni. Yang pertama, syarat tamyiz, darah kuat tidak kurang 24 jam. Itu syarat tamyiz yang pertama. Yang kedua, darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. Okey. Yang ketiga, darah lemah berterusan melebihi 15 hari 15 malam. Okey. Syarat yang keempat, darah lemah tidak diselangi oleh darah kuat. Ni 4 syarat tamyiz. Okey, 4 syarat tamyiz. Kalau salah satu daripada 4 syarat ni tidak dipenuhi, maka dia termasuk dalam ghairu mumayyizah. Ataupun ghairu mumayyizah yang kedua ni, dikatakan kenapa ghairu mumayyizah? Kerana keluar darah satu sifat saja. Yang ni dia keluar darah 2 sifat. Kedua sifat ada hitam, merah, kuning, ataupun 3 sifat, ataupun hitam, merah, tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Apa syarat tamyiz yang pertama? Darah kuat tak kurang 24 jam. Okey, darah kuat tak kurang 24 jam. Okey, maknanya apa? Darah kuat tu dia keluar mesti melebihi 24 jam. Kalau kurang 24 jam tak memenuhi syarat tamyiz. Kemudian darah kuat tak lebih 15 hari 15 malam. Kalau darah kuat melebihi 15 hari 15 malam, maka tak dihukumkan sebagai tamyiz. Ataupun darah lemah ni berterusan melebihi 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam ni syaratnya kalau diselangi dengan darah kuat pada hujung ni. Tapi kalau dia berhenti sebelum 15 hari semalam, suci, naqak, tak ada darah lain, berhenti suci sebelum 15 hari malam, syarat yang ketiga tak sepakat. Okey, yang keempat, darah lemah tak diselangi oleh darah kuat. Dia tak boleh hitam merah diselangi macam tu, tak boleh. Okey, arti syarat tamyiz. Bila tak cukup dua keadaan ni, syarat ni, maka dia dihukum sebagai ghairu mumayyizah. Okey. Ataupun keluar hanya satu sifat darah saja. Tu dia. Okey, baik. Mu'tada ghairu mumayyizah, dalam kitab tu kita lihat mu'tada ghairu mumayyizah. Mu'tada ghairu mumayyizah ialah perempuan yang pernah mengalami haid dan suci. Perempuan yang pernah mengalami haid dan suci, maknanya sebelum daripada berlaku istihadah ni, dia pernah mengalami haid dan suci walaupun sekali, walaupun baru pertama kali bulan lepas, masuk bulan kedua ni dia mengalami istihadah, maka dia tergolong dalam golongan mu'tadah, perempuan yang sudah ada adat. Serta syarat yang seterusnya, serta dia mengetahui kadar dan waktu kedua-duanya. Bukan sekadar dia tu ada adat sebelumnya, tetapi dia juga termasuk dalam golongan perempuan yang tahu kadar. Kadar ini berapa hari? 7 hari ke? 5 hari ke? 8 hari ke? Dia tahu. Kemudian waktu bila keluar, awal bulan, tengah bulan,
hujung bulan, dia tahu. Maka dia termasuk dalam golongan mu'tada ghairu mumaizah. Dia tahu berapa hari waktu haidnya dan dia tahu berapa hari tempoh sucinya. Dan ia melihat darah keluar cuma satu sifat. Kemudian dia hanya melihat keluar darah dengan satu sifat saja. Walaupun dia tahu tempoh darah yang keluar pada bulan yang lepas dan juga dia tahu waktu darah yang keluar, cuma masalahnya darah yang keluar tu cuma satu sifat saja. Satu sifat saja. Umpama contoh, kita ambil contoh, darah keluar 20 hari merah saja, ataupun darah keluar hitam saja selama 30 hari. Ini maknanya perempuan yang mustahadah, mu'tada ghairu mumaizah. Atau selain itu, atau mempunyai sifat yang berbeza-beza. Sifat ada, lemah ada, kuat ada, lemah ada, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Tetapi tak cukup pula syarat-syarat tamyiz. Okey. Contoh, kita lihat contoh yang pertama ni dah. Dia dikatakan ghairu mumaizah kenapa? Kerana keluar darah satu sifat saja. Keluar darah satu sifat saja. Contoh yang pertama. Apa dia? Daripada hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-20. Keluar darah warna merah. Keluar darah warna merah. Kemudian adat sebelumnya, dia perempuan yang ada adat sebelumnya 7 hari umpama contoh. Bulan sebelumnya 7 hari. Mari datang bulan yang baru ni, mari datang bulan 5 ni keluar 20 hari. Kemudian keluar tu dengan satu sifat saja, merah. Maka dia termasuk dalam golongan ghairu mumaizah. Kenapa? Kerana keluar darah satu sifat saja. Keluar darah satu sifat saja. Okey. Golongan yang kedua pula. Golongan yang kedua ni, syarat yang kedua tak terpenuhi. Kenapa? Dia keluar berbagai-bagai sifat ataupun berbeza-beza sifat. Antaranya contoh 1 sampai ke 17 keluar darah warna hitam. Keluar darah warna hitam. Kemudian daripada hari ke-18 sampai kepada hari yang ke-20 keluar darah warna merah. Ni dia panggil keluar, mempunyai sifat yang berbeza-beza, sifat darah yang berbeza. Ada darah kuat, ada darah merah, tetapi tak memenuhi syarat tamyiz. Mana syarat tamyiz yang tak terpenuhi ni? Ni satu ni, yang nombor 2 ni. Darah kuat tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Di sini darah kuat dia keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Bila darah kuat melebihi daripada 15 hari 15 malam, maka dia tak memenuhi syarat tamyiz. Jadi golongan ni dia termasuk dalam ghairu mumaizah. Dia termasuk dalam ghairu mumaizah. Kenapa ghairu mumaizah? Sebab darah hitamnya keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam. Kita ambil yang lain, kita lihat. Kalau mumaizah, perbezaan dengan mumaizah. Perbezaan dengan mumaizah, kita ambil perbezaan dengan mumaizah. Darah hitam dia keluar contohnya 1 sampai 7. Ni keluar darah warna hitam 1 sampai 7. Kemudian bermula daripada hari yang ke-8 sampai kepada hari yang ke-20 keluar warna merah. Daripada segi berbeza sifat tu sama macam mana ghairu mumaizah pun keluar darah hitam merah. Kemudian yang kedua ni pun keluar darah hitam merah. Cuma bezanya apa? Bezanya yang ni dia memenuhi syarat tamyiz, adapun yang ni tidak memenuhi syarat tamyiz. Jadi yang ni mana syarat tamyiznya? Darah hitam tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Kemudian kita anggapkan bahawa darah hitam cukup 24 jam. Dia cukup 24 jam. Kemudian darah merah ni dia keluar walaupun tak melebihi 15 hari 15 malam, tetapi dia berhenti. Cukup syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, darah lemah ni tak diselangi dengan mana-mana darah kuat. Jadi hukumnya yang ni jadi mumaizah. Yang ni dihukumkan sebagai mumaizah. Adapun yang ni dia jadi ghairu mumaizah. Walaupun nampak sama pada perbezaan dua sifat darah keluar dalam satu masa, dalam tempoh istihadahnya. Cuma bezanya yang ni memenuhi syarat tamyiz, adapun yang ni tidak memenuhi syarat tamyiz. Kalau yang ni, yang kedua ni, kita hukumkan sebagai mumaizah lah, dia bukan ghairu mumaizah. Yang ni dihukumkan sebagai mumaizah.
Okey. Jadi mumaizah ni, apabila mumaizah, yang ni dijadikan sebagai haidnya. Haidnya 7 hari. Okey. Kemudian yang ni dia tak boleh nak kembalikan kepada tamyiznya. Jadi haidnya kembali kepada adat. Adatnya 7 hari. Walaupun sama 7 hari. Ini 7 hari juga, yang ni 7 hari juga. Yang ni 7 hari mengikut tamyiz. Adapun yang ni kembali 7 hari sebab mengikut adat. Adat sebelumnya 7 hari. Adapun yang ni 7 hari kerana mengikut tamyiznya, bukan kerana mengikut adatnya. Okey. Jadi apabila tidak memenuhi syarat tamyiz, maka dikembalikan kepada ghairu mumaizah. Dikembalikan kepada ghairu mumaizah. Jadi kenapa jadi ghairu mumaizah? Sebab dua sebab. Okey, kita kena ingat. Yang pertama kerana keluar darah satu sifat sahaja. Dan yang kedua, walaupun keluar darah secara berbeza-beza, tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Syarat tamyiz. Baik. Hukum mu'tadah ghairu mumaizah. Jadi hukum mu'tadah, ketetapan bagi perempuan yang mu'tadah ghairu mumaizah, perempuan tersebut dikembalikan hukumnya kepada adat haid dan sucinya. Jadi perempuan ni hukumnya dikembalikan kepada adat haid dan sucinya. Ditengok pada adat sebelumnya. Kalau adat sebelumnya 7 hari haid, kemudian 23 hari suci, itulah. Dia ambil 7 hari haid, kemudian 23 hari dihukumkan sebagai suci. Umpama contoh ni. Okey, dikembalikan kepada adatnya. Baik. Jadi mudah je lah. Mana tengok kepada adat-adat sebelumnya. Cuma nanti penetapan adat tu dia akan bagi tahu pada bab yang lagi akan datang. Dalilnya berdasarkan kepada hadis Ummu Salamah. Berdasarkan kepada hadis Ummu Salamah, anna imra'atan kanat tuhraqu dam ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fastaftat laha Ummu Salamah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala tanzuru adadal layali wal ayyamil lati kanat tahidu minasy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha faltada'is shalah qadra dzalika. Ini dalil yang menunjukkan tentang ketetapan bagi perempuan yang mengalami mu'tada ghairu mumaizah. Maksudnya ada seorang perempuan yang selalu keluar darah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mengalami istihadah. Dia keluar darah melebihi daripada tempoh adat kebiasaan bagi perempuan yang haid. Okey. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha memintakan fatwa kepada Rasulullah. Pergi datang jumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat orang perempuan yang perlu dipuji. Kerana itu apabila kita ada sesuatu masalah, terutama berkenaan dengan perkara yang menjadi ketetapan bagi diri seorang perempuan, maka jangan malu bertanya dan jangan malu untuk belajar. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu tak tahu tentang satu-satu perkara, maka bertanyalah kepada orang-orang yang tahu daripada kalangan ulama ataupun para guru yang mahir tentang satu-satu perkara, maka tanyalah kepada mereka. Jangan kita senyap. Terutama berkaitan dengan masalah haid, nifas dan istihadah. Kenapa? Kerana masalah darah ni dia berkaitan rapat sangat dengan masalah bersuci, dengan masalah solat dan berbagai-bagai lagi ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena bertanya. Kalau tak tahu, kita bertanya. Jangan malu. Kalau malu maknanya kita akan kekal dalam kejahilan. Kalau tu kita lihat ada sebahagian daripada ulama, mereka menyatakan ada dua golongan yang tidak akan dapat belajar satu ilmu dan tidak akan dapat pemahaman bagi satu-satu ilmu. Yang pertama, mutakabbir, orang yang sombong. Dia rasa diri dia serba tahu, dia rasa diri dia pandai dah, dia rasa diri dia boleh dah, sedangkan dia tak mengetahui hakikat bagi perkara yang dia ketahui. Maka dia tak dapat belajar, maka dia pun tak akan dapat ilmu. Golongan yang kedua iaitu golongan yang pemalu. Malulah nak tanya, malulah nak belajar. Kenapa? Masalah darah kita ni, orang tahu kan kita ni macam ni, orang kata kita sakit dan sebagainya. Akhirnya dengan sebab malu, rasa malu tu, malu yang tak sepatutnya lah, iaitu malu yang menyebabkan dia kekal dalam kejahilan ni, menyebabkan dia jauh daripada kebenaran. Jadi sepatutnya kita kena, malu tu ada tempatnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya meletakkan rasa malu tu pada tempat yang betul.
Jangan letakkan malu tu pada tempat yang tak betul. Di antara malu yang tak betul ni lah malu yang kita ni tak tahu. Sebab bila kita kekal tak tahu, jadi kita tak nak khabar ke orang. Kita nak belajar, kita nak perbaiki, dan kita tak nak ambil tahu. Okey. Kita lihat contoh ni, bagaimana kalangan sahabiah ni mereka datang bertemu dengan Rasulullah. Dan Nabi pun banyak mengkhabarkan kepada sahabat-sahabat tentang satu-satu hukum. Jadi di antara sahabiah daripada kalangan perempuan, sahabat kalangan perempuan ni yang banyak bertanya kepada Rasulullah tentang satu-satu hukum, selain daripada Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah, Ummu Salamah pun di antara orang yang banyak bertanya tentang satu-satu hukum berkaitan dengan perempuan. Dan kebanyakan dari perempuan-perempuan yang beriman di zaman Nabi SAW menjadikan isteri-isteri Nabi ni sebagai tempat untuk bertanya lah. Dia malu nak direct bertanya dengan Rasulullah, jadi dia bertanya dengan isteri-isteri Nabi. Jadi isteri Nabi pun sampaikan kepada Rasulullah SAW. Di antaranya Ummu Salamah, dia minta fatwa, yang dia minta satu hukum ataupun ketetapan, keputusan kepada Rasulullah SAW untuk perempuan yang sering keluar darah ni lah. Beliau bersabda, yakni Nabi SAW bersabda, hendaklah ia perempuan tu menghitung malam dan hari yang biasa ia haid setiap bulan sebelum mengalami masalah yang menimpanya. Jadi Nabi suruh tengok pada adat yang berlaku sebelumnya. Nabi suruh kira hitung siang dan malam. Bulan lepas tu berapa hari? Berapa hari yang berlaku? 7 hari, 8 hari ataupun 10 hari? Ingat tu. Okey. Maka hendaklah ia meninggalkan solat sebanyak hari itu. Jadi apabila dia lihat keadaan darahnya keluar melebihi daripada tempoh maksima bagi haid, maka dia kembali kepada adat. Yang adat tu dihukum sebagai haidnya, maka dia tak boleh sembahyang, tak boleh puasa dan sebagainya. Yang selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam musnad kedua-duanya, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai dalam kitab Sunan, mereka dengan sanad yang sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Hadis yang dinyatakan ni. Okey, ini jadi hadis ni menunjukkan tentang dalil penetapan bagaimana seorang perempuan yang mengalami mu'tadah ghairu mumaizah nak menentukan haid ni. Jadi haidnya dikembalikan kepada adat yang sebelum. Ini perbezaan di antara mubtadi'ah ghairu mumaizah dan juga mubtadi'ah mu'tada ghairu mumaizah. Dua golongan. Adapun kalau mubtada'ah ghairu mumaizah, haidnya sehari semalam sahaja. Sehari semalam saja. Kalau perempuan yang mu'tada ghairu mumaizah, haidnya dikembalikan kepada adat sebelumnya. Kita lihat beberapa contoh lah. Kita lihat beberapa contoh yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Okey. Kita ambil contoh yang pertama. Kita letak nama Siti lah. Okey, Siti. Adat sebelum-sebelumnya. Okey. Katakan bulan April, kita ambil bulan yang sebelum lah. Bulan April, adat haidnya 7 hari haid. 7 hari haid. 7 hari haid. Kemudian pada bulan Mei, masuk bulan Mei, okey, pada bulan Mei, Siti ni dia keluar darah selama 20 hari, daripada hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-20. Hari yang pertama sampai hari yang ke-20 darahnya warna merah. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat Siti ni mengalami masalah istihadah. Kenapa istihadah? Sebab darah yang keluar melebihi daripada tempoh maksima bagi haid, iaitu 15 hari 15 malam. Kemudian darah yang keluar tu pula dengan satu sifat saja. Apa sifatnya? Merah saja selama 20 hari. Okey. Apabila kita dah nyata tahu dah masalah ni, baru kita boleh tentukan dia ni duduk kumpulan mana, dia ni ada adat sebelumnya. Berapa adat sebelumnya? 7 hari. Jadi dia ni mu'tadah ni. Mu'tadah maksudnya dia ni golongan perempuan yang sudah ada adat haidnya. Kemudian bulan ni dia ada masalah, keluar darah dengan satu sifat selama 20 hari saja. Kalau macam tu dia ni kumpulan apa? Mu'tadah ghairu mumayyizah.
Perempuan yang pernah ada adat haid dan suci, kemudian dia ghairu mumayyizah, tak boleh nak bezakan sifat darahnya. Kenapa? Kerana keluar satu sifat. Jadi apa hukum ketetapan bagi perempuan mu'tada ghairu mumayyizah? Haidnya dikembalikan kepada adat sebelumnya. Jadi adat sebelumnya berapa? 7 hari. Jadi haidnya daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-7 saja. Ini dihukumkan haid. Kenapa dihukumkan haid 7 hari? Sebab mengikut adat yang selebihnya. Adapun yang daripada hari yang ke-8 sampai kepada hari yang ke-20 dihukumkan sebagai istihadah. Sebagai istihadah. Yang ini dihukumkan sebagai haid. Sebagai haid. Kenapa 7 hari? Sebab kembali kepada adat ni. Baik. Oleh kerana dia ni bulan yang pertama, baru pertama kali berlaku pada bulan 5. Sebelumnya tak pernah berlaku. Okey. Jadi apabila baru pertama kali berlaku, bagaimana, apa yang patut dia lakukan? Ketika melihat darah pada hari yang pertama, dia tak perlu solat. Kedua pun sama, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai hari yang ke-7, kemudian masuk hari yang ke-8. Dia lihat darahnya telah melebihi daripada adat sebelumnya. Hari ke-8 dia perlu mandi tak? Tak boleh mandi lagi. Kenapa? Hari ke-8 ni masih lagi masuk tempoh kemungkinan bagi haidnya ada lagi. Sebab tak melebihi lagi daripada tempoh 15 hari dan semalam. Jadi dia tunggu. Kalau darahnya berterusan dia kena tunggu. Tunggu sampai bila? 10. Okay, baik. Sampai hari yang ke-15, apabila cukup 15 hari 15 malam, dia dapati darahnya tak berhenti, masuk sampai kepada hari yang ke-16, masih ada darah. Masih ada darah. Okey, baik. 16, 17, 18, 19, 20 berterusan. Apabila dia melihat darahnya berterusan pada hari yang ke-16, darah tak berhenti pada hari yang ke-16. Jadi pada hari yang ke-16 ni, apa yang patut dia buat? Dia wajib mandi dah. Wajib mandi. Kemudian wajib solat. Solat. Okey, baik. Apa lagi yang patut dia buat pada bulan yang pertama ni? Pada hari yang ke-8, bilangan hari yang ke-8 keluar darah ni, sampai kepada hari yang ke-15. Pada hari yang ke-15, apa yang patut dia buat? Dia wajib qada solatnya. Wajib qada. Kenapa wajib qada? Kerana 8 sampai 15 ni tak dihukumkan sebagai haid, melainkan dia dihukumkan sebagai darah istihadah yang bersambung dengan waktu suci. Jadi dia punya istihadah bermula daripada mana? Daripada 8 sampai kepada 20. Yang ni wajib dia qada balik. Kemudian yang 1 sampai 7 ni dihukumkan sebagai haid. Kenapa haid? Sebab kembali mengikut adat yang sebelumnya. Adat yang sebelumnya. Jadi dia kena qada balik ni. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ni dia kena qada. Kemudian 16, 17, 18, 19, 20 ni dia dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Jadi solatnya mengikut hukum perempuan yang mustahadah. Dia kena lakukan perkara-perkara yang wajib lah untuk solat. Antaranya, yang pertama, apabila dia nak solat tu, masuk waktu saja, dia wajib untuk apa? Apa yang patut dia buat? Dia wajib untuk membasuh kemaluannya. Dia basuh kemaluan dia. Kemudian sumbat. Kemudian lepas sumbat, dia pakai pula pelapis. Kemudian dia kena berwuduk dengan bersegera. Dia kena berwuduk. Lepas berwuduk ni, kemudian dia terus menunaikan solat. Mualat dia buat ni terus menunaikan solat. Dia tak boleh terputus dengan aktiviti-aktiviti yang tiada kaitan dengan solat. Jadi selama bermula daripada 16 sampai 20 ni, dia termasuk perempuan mustahadah lah. Jadi setiap waktu dia nak solat tu, dia kena perbaiki. Kena buat 4 perkara tadi. Wajib basuh, wajib tampak, wajib tutup, sumbat, wajib tampak, wajib wuduk, kemudian solat. Wuduknya ketika masuk waktu. Dah? Okey, baik. Ini ketika bulan pertama dia mengalami istihadah. Adapun nanti kalau masuk pada bulan yang kedua, contohnya ni bulan Mei, nanti bila sampai bulan Jun, ketika bulan Jun, baik. Apabila sampai bulan Jun, dia melihat darah yang keluar sama juga merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey.
Bila sampai masuk hari yang ke-8, andainya darah merah tu masih keluar, masuk hari yang ke-8, dia tak boleh tunggu lagi seperti bulan ni. Bila masuk hari yang ke-8, jika masih ada darah, dia kena kembalikan kepada macam ni. Maksudnya apa? Hari ke-8 ni dia wajib mandi dah. 8 pada hari ke-8 ni wajib mandi, wajib solat. Kenapa? Kerana melihat kepada adat sebelumnya ni. Melihat kepada adat sebelumnya, darah yang keluar selepas daripada ni dia berterusan sampai kepada melebihi 15 hari semalam. Jadi dia tak boleh tunggu sampai hari yang ke-15 dah. Mana masuk hari yang ke-8 ni dia kena mandi dah. Kena mandi, kena solat. Kalau darahnya keluar lagi 8, 9, 10, 11, okey, contoh sampai 12 kemudian tak keluar darah. Contohnya untuk bulan yang Jun sampai 12 tak keluar darah. Apabila sampai 12 tak keluar darah, keseluruhan darah ni daripada 1 sampai kepada 12 semuanya dihukumkan sebagai haid. Semuanya dihukumkan sebagai haid. Jadi adat baru dia lah ni. Jadi macam mana pula solat dia pada 8, 9, 10, 11, 12? Solatnya tak sah. Okey, solatnya tidak sah, maka tak perlu untuk qada. Kalau puasa dia kena qada semula. Tapi kalau solat tak perlu qada. Kenapa? Keseluruhannya dihukumkan sebagai haid. Jadi dia kena sentiasa tengok keadaan darah tu. Okey, dia kena sentiasa tengok. Ini contoh dia. Sebab tu dia kembalikan kepada adat. Adatnya 7 hari. Ini masalah kalau keluar darah satu sifat. Keluar darah satu sifat. Kita ambil contoh yang lain. Okay, contoh yang lain kita lihat. Aminah Aminah pada bulan April, haidnya setiap bulan ialah 5 hari. Tiap-tiap bulan haidnya 5 hari. Kemudian pada bulan Mei keluar darah. Masalah pertama, keluar darah 1 sampai 7 keluar darah hitam. Okey. Kemudian daripada 8 keluar darah merah sampai 20. Keluar darah merah. Baik. Cuma masalahnya darah hitam yang keluar apabila dia lihat cuma ada 20 jam saja. Okey, 20 jam saja. Kemudian darah merah yang keluar ni pula 20 jam juga. Okey, 20 jam. Jadi Aminah ni adat kebiasaannya 5 hari. Pada bulan April dan sebelumnya 5 hari keluar darah warna hitam. Pada bulan Mei dia berlaku darah yang keluar sebanyak 20 hari. Daripada 1 sampai 20. Cuma dia ada 2 sifat. Satu, yang pertama sifat kuat darah hitam 1 sampai 7. Kemudian diikuti dengan darah merah 8 sampai 20. Okey. Ini 7 hari. Yang ini ada 1 sampai 7, ini ada 13 hari. 13 hari. Okey. Kalau kita lihat di sini tidak menepati syarat-syarat tamyiz. Mana syarat tamyiz dia yang tak tepati? Syarat tamyiz yang pertama. Apa syarat tamyiz yang pertama? Darah kuat tak kurang 24 jam. Mana darah kuat mesti kena lebih daripada 24 jam. Pada masalah Aminah ni, pada bulan Mei, darah yang keluar tu hanya 20 jam. Hitam ni darah kuat, jadi keluar hanya 20 jam. Jadi apabila 20 jam, dia tak menepati syarat tamyiz yang pertama. Jadi dia tak boleh dihukumkan perempuan yang mumayyizah. Kenapa tak boleh nak dihukumkan sebagai perempuan mumayyizah? Kerana darahnya itu tak mencukupi syarat-syarat tamyiz. Walaupun ada 2 sifat. Sifat kuat, sifat lemah. Tapi tak menepati syarat-syarat tamyiz. Okey, apabila tak menepati syarat-syarat tamyiz, dia dikembalikan kepada perempuan yang mu'tada ghairu mumayyizah. Okey, mu'tada ghairu mumayyizah. Jadi apa hukum darah, apa hukum ataupun ketetapan bagi Aminah pada bulan Mei? Dikembalikan kepada adatnya. Masalah ni
dikembalikan kepada adatnya. Adatnya berapa hari? 5 hari. Jadi bulan Mei haidnya 5 hari mengikut adat sebelumnya, iaitu pada bulan April 5 hari. Kenapa 5 hari sedangkan darah hitam keluar 7 hari? Kerana darah hitam yang keluar ni tak menepati syarat tamyiz, iaitu tak cukup 24 jam. Dia tak cukup 24 jam, jadi dia tak boleh dihukumkan sebagai haid. Jadi haidnya dikembalikan kepada bulan, dikembalikan kepada adat sebelumnya, iaitu bulan, iaitu 5 hari sahaja. Selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Okey. Jadi kerana dia ni bulan yang pertama, seperti biasalah, kerana berlaku pada bulan yang pertama, bila melihat darah saja pada 1 hari bulan dan masuk pada waktu kemungkinan bagi haid, dia tak boleh sembahyang. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia tak boleh sembahyang. Kemudian darahnya masih keluar, darah hitamnya pula keluar. Okey, 8, 9 sampai kepada 20. Okey, takut tak nampak. 8, 9, 16, 17. Okey, baik. Dia ni baru pertama kali. Oleh kerana baru pertama kali, apabila dia melihat darahnya melebihi daripada tempoh adat. Sebab adat biasanya, adat bulan lepas dia sampai sini. Okey, 5 hari saja adat pada bulan April. Kemudian masuk bulan Mei, dia keluar sampai 6. 6 ni, bermula 6 ni dia tak boleh sembahyang lagi. Kenapa? Kerana dia kena tunggu. Sebab apa? Berkemungkinan daripada 6 sampai kepada 15 ni masih ada kemungkinan berlaku haid. Sebab apa? Belum lagi melepasi tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam. Jadi tak perlu mandi, tak perlu sembahyang lah. Kerana kalau darahnya keluar secara berterusan, kita ambil hukum bahawa dekat sini dia tak berlaku nafkah lah, mana sentiasa keluar darah. Okey. Maknanya 6 tak sembahyang, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14, sampai 15 cukup 15 hari 15 malam. Kemudian apabila darahnya masih keluar pada hari yang ke-16, pada hari ke-16 darah masih keluar, barulah dia tu wajib untuk mandi, wajib untuk solat. Barulah dia tu wajib mandi, wajib solat. Okey, kemudian seterusnya lah, macam biasalah, yang ni pun kalau keluar berterusan dihukumkan sebagai perempuan yang mustahadah. Nak solat kan kena mengikut tata cara perempuan yang mustahadah. Baik. Kemudian apa yang patut dia lakukan lagi? Bermula daripada hari yang ke-6. Bermula pada hari yang ke-6 sampailah kepada hari yang ke-15 ni wajib qada. Dia wajib qada semula solatnya. Walaupun berbeza dengan adat, walaupun kita katakan darah hitamnya 7 hari, kenapa tak boleh ambil sini? Sebab apa? Dia tak mencukupi syarat-syarat tamyiz. Dia tak mencukupi syarat tamyiz, maka haidnya dikembalikan kepada bulan yang sebelum. Jadi haidnya hanya 5 hari, selebihnya dihukum sebagai istihadah. Sebagai istihadah. Adapun kalau bulan yang kedua kita kena lihat. Okey, kalau darahnya keluar masih berterusan keluar sampai 6 hari, maka dia berhenti. Maksudnya apa? Pada hari yang kelima dia boleh mandi dah. Tak perlu dia nak tunggu sampai 15 hari lagi. Kenapa? Melihat kepada adat sebelum. Lihat kepada adat ni. Okey, ni contoh perempuan yang tak mencukupi syarat tamyiz yang pertama, iaitu darah kuat tak kurang daripada 24 jam. Jadi sini dia kurang 24 jam. Kurang 24 jam maka tak cukup syarat tamyiz. Okey. Kemudian kita lihat contoh yang lain pula. Jika ada apa-apa yang kurang jelas penerangannya, insya-Allah boleh nyatakan pada ruangan komen tu, boleh tulis untuk bertanya dan sebagainya. Nanti kita akan jawablah insya-Allah. Baik. Aminah, kita ambil kes Aminah lagi. Pada bulan April keluar 5 hari. Masuk bulan Mei. Okey, pada bulan Mei dia keluar darah daripada 1 sampai kepada 17. 1 sampai 17. Keluar darah warna hitam. Okey. Kemudian bermula pada 18 sampai 20 ni keluar darah warna merah. Okey, jadi siapa yang biasa tengok dia akan nampaklah darah dia keluar selama 20 hari. Jadi maknanya apa? Ada berlaku istihadah. Sebab lebih daripada tempoh maksima bagi haid, iaitu 15 hari 15 malam. Okey. Cuma bezanya kat mana? Kenapa apabila kita lihat macam ni, kemudian kita lihat ada dua sifat.
Okey, ada 2 sifat darah, iaitu darah hitam ni dipanggil darah kuat. Okey. Darah merah dipanggil darah lemah. Lebih lemah daripada darah hitam. Okey, walaupun ada 2 sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Tidak memenuhi syarat tamyiz. Kita tak boleh jadikan hitam ni sebagai haid. Kenapa tak boleh jadikan hitam sebagai haid? Kerana tidak memenuhi syarat tamyiz. Mana syarat tamyiz yang tak dipenuhi? Ini syarat tamyiz yang kedua. Syarat tamyiz yang kedua apa? Darah kuat tak lebih daripada 15 hari semalam. Kalau lebih daripada 15 hari semalam, maka tak dihukumkan sebagai tamyiz. Jadi tak boleh nak dianggap sebagai mumayyizah. Oleh kerana syarat yang kedua tak dipenuhi, jadi maknanya darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam, perempuan ni dihukum Aminah pada bulan Mei ni dihukumkan sebagai ghairu mumayyizah. Okey? Dihukumkan sebagai ghairu mumayyizah. Jadi haidnya berapa hari? Haidnya ni dikembalikan kepada adat sebelumnya, iaitu 5 hari 5 malam sahaja. 5 hari 5 malam sahaja. Jadi 1 sampai 5 lah. 1 2 3 4 5 ni haidnya. Kemudian daripada 6 sampai kepada 20 dihukum sebagai istihadah. Okey? Sebab dia ghairu mumayyizah, jadi dikembalikan kepada adatnya. Kenapa dia jadi ghairu mumayyizah? Sebab darah kuat sepatutnya tak lebih 15 hari dan semalam. Tapi pada masalah ni, darah yang kuat keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam. Darah yang keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam. Jadi tak boleh dihukumkan sebagai mumayyizah. Jadi ghairu mumayyizah kembali semula. Okey, oleh kerana kalau kita lihat macam tadi juga, bulan yang pertama, jadi dia kena tunggulah 1 sampai 15. Apabila sampai hari yang ke-16 darahnya masih keluar, maka pada hari yang ke-16 wajib dia mandi. Okey, wajib dia mandi, kemudian dia kena qada semula, bermula daripada 6 sampai kepada 15. 6 sampai 15 dia kena qada semula, daripada 17 sampai daripada 16 sampai ke 20 dia dihukumkan sebagai perempuan yang mustahadah. Jadi dia wajib untuk apa kita kata ni, sentiasa bersuci, basuh kemaluan dia untuk solat. Sama juga kalau dia qada pada waktu tu, dia kena buat samalah. Okey, baik. Ni syarat yang kedua tak dipenuhi, maka dikembalikan kepada adat. Kembali kepada adat yang seterusnya. Okey, baik. Contoh yang ketiga, tak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Kita lihat Aminah ni pada bulan April keluar 5 hari. Okey. Masuk pada bulan Mei, okey, bulan Mei, contohnya bulan Mei, okey. Dia keluar darah hitam sehari semalam saja. Pada hari yang pertama saja dia keluar darah hitam. Kemudian daripada hari yang kedua sampai kepada hari yang ke-14. Sampai kepada hari yang ke-14 keluar darah merah. Kemudian bermula daripada hari yang ke-15 sampai 20. Hari yang ke-15 sampai pada hari yang ke-20 keluar semula darah hitam. Keluar semula darah hitam. Baik. Okey. Jadi dia ni, Aminah ni, dia lihat darah hitam keluar pada hari yang pertama saja. Cukup 24 jam. Okey. Cukup 24 jam, okey, sehari yang pertama. Jadi kita kata syarat yang pertama dipenuhi. Okey, baik. Kemudian kita lihat syarat tamyiz yang kedua pun sama. Memenuhi syarat tamyiz yang kedua. Apa dia? Darah sehari je keluar darah hitam. Dia tak lebih daripada 15 hari 5 malam. Tetapi syarat yang ketiga tak dipenuhi. Syarat yang ketiga apa? Darah lemah berterusan melebihi daripada 15 hari 15 malam. Sekarang ni darah lemah, iaitu darah merah, baru keluar 14 hari. Daripada hari yang kedua, okey, daripada hari yang kedua sampai kepada hari yang ke-14. Sampai ke hari yang ke-15. Sampai hari yang ke-15. Kemudian hari yang ke-16 keluar darah hitam. Okey. Jadi darah merah ni, darah lemah ni baru keluar 14 hari. Dia baru keluar 14 hari. Jadi 14 hari ni tak cukup. Tak cukup 15 hari 15 malam. Kemudian keluar pula darah yang kuat pada hari yang ke-16. Jadi kalau keadaannya berlaku, juga dikembalikan kepada adat sebelumnya. Dia kena kembali semula pada adat sebelumnya. Jadi daripada 2 sampai kepada 20 ni dihukumkan sebagai istihadah. Haidnya pada hari yang pertama, pada hari
Haid ni kembali mana? Haid ni kembali pada adat ni. Jadi mana tak boleh hari yang kedua dah ni. Mana dia ambil pada adat dia, adatnya dia kembalikan kepada hari yang kedua, 3, 4, hari yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5 dihukumkan sebagai haid. Masuk hari yang ke-6 ni sampai kepada hari yang ke-20 dihukum sebagai istihadah. Dihukumkan sebagai istihadah. Sebab apa? Sebab darah lemah ni dia tak berterusan, kemudian diselangi dengan darah kuat pada hari yang ke-16, belum lepas daripada 15 hari 15 malam. Okey, sebab tu dia tak boleh dihukumkan sebagai haid. Dia berbeza dengan masalah gini. Kalau katakan hari yang pertama keluar darah, okey. Kemudian daripada hari yang kedua ni, hari yang kedua sampai mana? Sampai kepada, katakan contoh kita ambil sampai kepada 16. Hari yang ke-16 keluar darah merah. Kemudian pada hari yang ke-17 ni keluar darah hitam sampai kepada hari 20. Okey. Jadi merah ni sudah cukup 15 hari 15 malam. Okey, 15 hari 15 malam. Jadi haid dia pada bulan ni dia beza dengan ni. Kalau yang ni tak cukup 14 hari, yang tak cukup 15 hari 5 malam, yang ni cukup 15 hari 5 malam. Jadi haid dia pada bulan ni, hari pertama ni dihukum sebagai haid mengikut tamyiz. Haid mengikut tamyiz. Yang ni dia panggil haid yang kedua. Haid yang kedua. Kenapa haid yang kedua? Sebab telah melebihi tempoh sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Kerana tu dia letakkan syarat 15 hari 15 malam supaya darah yang keluar selepas daripada 15 hari 15 malam ni, darah yang kuat mengiringi darah yang lemah, darah yang kuat ni boleh dihukumkan sebagai darah haid. Kalau kurang tak boleh. Kalau kurang daripada 15 hari atau 14 hari seumpama ni, dia tak boleh jadi, dia tak boleh ambil ni haid, yang ni dihukumkan haid, tak boleh. Sebab tu diletakkan syarat darah lemah berterusan melebihi 15 hari supaya apabila ada darah yang kuat keluar selepas daripada tempoh 15 hari 15 malam, darah yang kuat ni boleh dihukumkan sebagai haid ni yang seterusnya. Jadi haid ni pada bulan ni ada dua lah kalau kita lihat, ada yang pertama dan juga ada yang ke-17. Okey. Ni dipanggil perempuan yang ghairu mumaizah apabila tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Okey. Jadi harap boleh fahamlah. Kalau tak faham tu nanti boleh, insya-Allah kita akan murajaah balik. Baik. Kemudian kita lihat balik sambung dalam kitab tu. Cuma nak ingatkan perempuan yang ghairu mumaizah dia akan kembali kepada adat. Okey. Dengan apa adat haid boleh ditetapkan? Dengan apa adat haid boleh ditetapkan? Bagaimana kita nak menentukan adat haid tu? Adat haid dan suci boleh ditetapkan dengan hanya sekali pengalaman sahaja, dia kata. Nak menentukan adat adat haid bagi seorang perempuan, bagaimana kita nak tetapkan? Boleh dilihat dengan sekali pengalaman saja berlaku. Contohnya, bulan lepas tu bulan pertama kali dia mengalami haid, maka kita ambil bulan lepas tu sebagai adatnya. Jadi kalau bulan yang kedua ni dia mengalami istihadah, maka adat yang sebelum tu dia dijadikan sebagai ketetapan adatnya lah. Okey, contohnya dia bagi, jika kebiasaan adat perempuan 5 hari pada setiap bulan. Okey, 5 hari pada setiap bulan, kemudian adatnya berpindah kepada 6 hari pada bulan berikutnya. Kemudian ia kedatangan darah melebihi 15 hari. Maka perempuan dalam contoh ni adalah seorang mustahadah dan ia juga perempuan mu'tadah kerana ia pernah mengalami haid dan suci. Kenapa mu'tadah? Sebab dia ada adat dah. Bulan sebelumnya 5 hari, bulan yang selepasnya tu 6 hari. Kemudian berlaku kedatangan darah melebihi daripada 15 hari 15 malam. Maka perempuan dalam contoh ni dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Mustahadah mu'tadah. Kenapa? Kerana ia pernah mengalami haid dan suci. Maka dikembalikan hukum haidnya kepada adat yang terakhir. Ini bulan sebelum ia kedatangan istihadah, iaitu 6 hari, kerana adat boleh ditetapkan dengan sekali sahaja. Okey. Kalau ada perempuan yang adatnya itu berubah-ubah, dia tak tetap. Mana berubah-ubah. Contohnya kita lihat. Okey. Kita ambil Aisyah. Okey. Pada bulan 3
bulan 3 ni bulan Mac lah. Bulan Mac, contoh situ dia kata keluar 5 hari. 5 hari haidnya. Kemudian pada bulan April, okey, dia keluar darah 6 hari. 6 hari haidnya. Masuk pada bulan Mei. Bulan Mei contoh, okey. Bulan Mei darah keluar 20 hari. Darah keluar 20 hari. 20 hari tu dengan satu sifat saja. 20 hari dengan satu sifat. Daripada 1 sampai 20 keluar darah warna merah saja. Satu sifat. Okey. Bila kita lihat keadaan ni, kita hukumkan dulu dia ni sebagai perempuan mu'tadah. Mu'tadah. Kenapa mu'tadah? Kerana dia ada adat dah. 5, 6 adat dia. Mu'tadah. Kemudian dia mengalami istihadah. Dia mengalami istihadah. Kenapa istihadah? Pada bulan Mei keluar darah selama 20 hari. Jadi dia ni mustahadah mu'tadah. Perempuan yang istihadah kemudian ada adat. Baik. Kemudian bagaimana pula keadaan darah yang keluar? Darah yang keluar hanya dengan satu sifat saja. Selama 20 hari darah yang keluar tu hanya merah saja. Mana satu sifat saja. Jadi dia ni siapa? Mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Kenapa ghairu mumayyizah? Sebab darah yang keluar tu hanya satu sifat selama 20 hari saja. Jadi dia punya bagaimana nak meletakkan hukumnya? Dikembalikan kepada adatnya. Jadi penetapan adat ni nak tengok macam mana? Tengok pada bulan yang terakhir. Kalau susunan kita kata kalau susunan darah tu tidak ada ketetapan, mana tak sama, maka kembalikan pada bulan yang terakhir. Jadi bulan yang terakhir mana? Bulan April. Jadi bulan Mei ni selama 20 hari dikembalikan kepada bulan April. Jadi haidnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari saja dihukumkan haid kerana mengikut adat sebelumnya, iaitu bulan April. Bulan April. Selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Istihadah. Itu dia panggil dengan sekali pengalaman saja, melihat kepada bulan sebelumnya. Okey. Iaitu 6 hari kerana adat boleh ditetapkan dengan sekali saja. Mana kita boleh melihat pada bulan sebelumnya. Ni dengan syarat dia tak teratur. Kalau ada susunan-susunan, dia jadi berubah nanti. Baik. Contohnya dalam rajah tu dia tunjuk. Okey, dalam rajah tu kita lihat bulan Januari 1 sampai 5 tempoh keluar darah. Okey, itu tempoh haidnya. Kemudian bulan Februari 1 sampai 5 juga berlaku 5 hari. Kemudian bulan Mac 1 hari bulan sampai 6 hari bulan. Jadi 6 hari pada bulan Mac. Apabila sampai pada bulan April, darah keluar selama 17 hari. Darah keluar selama 17 hari. Okey, darah keluar selama 17 hari. Jadi hukumnya apa? Hukumnya 6 hari dihukumkan sebagai haid. Kerana apa? Kerana mengikut adat yang terdekat, dan selebihnya adalah darah istihadah. Darah istihadah. Okay, sebab apa yang terdekat? Sebab tidak ada susunan yang tertentu. Dia tidak ada susunan yang berulang. Kalau susunan berulang, nanti dia akan jadi hukumnya lain, ketetapan adatnya. Ketetapan adatnya lah. Okey. Jadi dikembalikan kepada bulan yang terdekat, iaitu bulan April, iaitu 6 hari saja. Okey. Di sini kami akan jelaskan beberapa masalah yang berhubung dengan penetapan adat. Baik, untuk menetapkan tempoh adat ni dia ada beberapa ketetapan ataupun beberapa kaedah. Okey, kita ambil satu dulu, nanti kemudian kita akan sambunglah. Baik. Yang pertama, jika adat seorang perempuan berlainan pada setiap bulan secara tersusun, yakni berpusing mengikut urutan yang sama, maka adatnya ketika ini mesti ditetapkan dengan 2 kali pusingan. Jika ada seorang perempuan, dia punya adat keluar tu berlainan pada setiap bulan tu, tetapi secara bersusun. Maksudnya apa? Dia berpusing mengikut urutan yang sama. Jadi bagaimana nak tetapkan adatnya? Dia tak boleh kembali semata-mata melihat kepada bulan sebelumnya. Maka adatnya ketika ini mesti ditetapkan dengan melihat 2 kali pusingan sekurang-kurangnya. Okay, lihat contoh, nanti kita akan nampak.
Jika ada haidnya pada bulan pertama 3 hari, kemudian adatnya pada bulan kedua berubah kepada 5 hari, kemudian bulan ketiga 7 hari, masuk bulan yang keempat kembali semula 3 hari, bulan yang kelima 5 hari, bulan yang keenam 7 hari, maka adat ini tidak ditetapkan melainkan setelah tersusun dalam tempoh 6 bulan. Jadi 6 bulan, daripada bulan 1 sampai bulan 6, adat haidnya itu berubah-ubah tetapi secara berpusing. Secara berpusing. Okey, kita lihat contoh sini dah. Okey. Bulan 1 keluar 3 hari. Bulan 2 5 hari. Bulan 3 7 hari. Okey, baik. Masuk pada bulan 4, dia kembali semula 3 hari. Bulan 5 5 hari. Dan bulan 7 bulan 6 7 hari. Okey. Jadi dia ada pengulangan 2 kali dalam tempoh 6 bulan ni. Nampak sama, dia tersusun. Selepas 3 bulan kembali semula. Lepas 2 bulan kembali semula. Lepas 2 bulan kembali semula. Lepas 2 bulan kembali semula melihat kepada adatnya. Okey. Oleh itu jika ia mengalami istihadah pada bulan yang ke-7, contohnya kalau berlaku istihadah. Berlaku istihadah pada bulan yang ke-7. Berlaku istihadah pada bulan yang ke-7. Okey, oleh itu jika ia mengalami istihadah pada bulan ke-7, iaitu darah keluar melebihi 15 hari, maka dikembalikan hukum haid kepada 3 hari. Kemudian pada bulan berikutnya, jika masih berterusan istihadahnya, dikembalikan hukumnya kepada 5 hari. Dan jika berlaku lagi istihadah pada bulan seterusnya, dikembalikan kepada 7 hari mengikut bulan yang teratur. Okey, contohnya kita lihat bulan 7, okey, katakan darah keluar 30 hari. Pada bulan 7. Pada bulan 7 keluar darah 30 hari, maka 30 hari ni maknanya lebih daripada tempoh maksimal bagi haid. Kemudian 30 hari keluar ni, dia keluar satu jenis je darah. Keluar darah merah saja. Maknanya dia mustahadah, mu'tada, ghairu mumayyizah. Kenapa mu'tada? Sebab dia ada adat. Cuma penetapan adat tu macam mana? Oleh kerana bulan-bulan sebelumnya selama 6 bulan ada susunan. Yang ni sama dengan ni. Okey. Yang ni sama dengan ni. Yang ni sama dengan ni. Mana ada susunan. Ni dipanggil dur yang pertama. Yang ni dipanggil dur yang kedua, yang ni dipanggil dur yang ketiga. Pusingan pertama, kedua, ketiga. Sebab ada persamaan. Apabila bulan 7 berlaku istihadah, jadi darah keluar melebihi daripada 30 hari, jadi dia ni, Aisyah ni, dia kena ambil adatnya yang berlaku pada bulan 1 dan juga melihat kepada adat yang berlaku pada bulan 4. Yang ni kembali kepada dur yang pertama. Okey, kembali kepada adatnya yang berlaku pada pusingan yang pertama. Kenapa? Kerana ada susunan yang sama. Ni kalau ada susunan yang pertama, susunan yang sama. Okey, baik. Kemudian kalau berlaku lagi pada bulan 8, darahnya berterusan, tak berhenti. Berlaku lagi istihadah pada bulan yang ke-8, keluar lagi darah 30 hari umpama contoh. Okey. Bila keluar lagi darah pada bulan ni, dia kena kembalikan adatnya ke mana? Pada bulan ni haidnya dikembalikan kepada pusingan yang kedua. Kembalikan kepada pusingan yang kedua. Okey, ni. Okey. Jadi yang ni haidnya 3 hari. Okey, baik. Kemudian pada bulan 8 ni, oleh kerana darah yang tak berhenti lagi, maka dikembalikan kepada bulan adud pusingan yang kedua, haidnya 5 hari. Okey. Andai kata kita buat contoh je ni, berterusan lagi darahnya keluar pada bulan 9, bulan yang
yang ke-9. Keluar lagi dah 30 hari. Okey, 30 hari ataupun kurang lah, tapi lebih daripada 5 hari malam. Maka headnya ini dikembalikan kepada pusingan yang ketiga. Okay. Mana pusingan yang ketiga? Yang ini 7 hari. Ini pusingan yang ketiga. Jadi headnya pada bulan 7 ialah 7 hari. Ini ketetapan head bagi perempuan yang ada susunan dia. Dia ada susunan. Dia ada susunan. Sebab bila ada susunan, maka tak boleh ambil pada bulan yang terakhir. Dia kena melihat susunan dia. Sebab tu kena tanda baik-baik. Bila kita tanda molek, tak pening kepala lah. Kalau kita tak tanda molek, nanti akan dia berlaku mutahayyirah, yang mana kena ketetapan yang lain pula. Okey. Jadi kalau kita lihat pada rajah tu, dia kata pertama, pusingan pertama bulan 1, 2, 3, keluar 3 hari, adat haidnya 3, 5, 7, kemudian sucinya 27, 25, 23. Bulan kedua pun macam tu juga. Apabila berlaku bulan yang ketiga, berlaku pada bulan yang ketiga, maka pada bulan yang ketiga, pusingan yang ketiga, ini pusingan yang ketiga kita panggil. Pusingan yang ketiga ni, jadi dia keluar 7, 8, 9 ni jadi perempuan yang istihadah. Jadi dia kena kembalikan. Pada bulan 7, kembalikan kepada bulan 1 dan bulan 4. Yang ni pusingan yang pertama. Pusingan yang pertama. Kemudian pada bulan 8 pula dikembalikan kepada pusingan yang kedua. Jadi pada bulan 2 dan bulan 5. Kalau bulan 9 ni pula keluar lagi, maka dikembalikan kepada pusingan yang ketiga, iaitu 3 dan 6. Kalau nanti bulan 10 dia berlaku lagi, contohnya berlaku lagi, dia ada penyakit dan sebagainya, maka dikembalikan semula. Gitulah keadaannya dia berpusing, ketetapannya. Okey. Baik. Okey. Jika adatnya tidak tersusun, mana tak tersusun seumpama ni, sama ada berulang-ulang pusingan adatnya atau tidak, iaitu adatnya berubah-ubah, tak tetap, maka hukum haidnya dikembalikan kepada bulan sebelum datang istihadah. Dikembalikan kepada bulan sebelum datang istihadah, dan dia wajib berwaspada, yang ihtiyat, sehingga adatnya yang paling banyak. Jika ada adat yang paling banyak, bukan berada sebelum bulan istihadah. Okey. Dia kata jika adatnya tak tersusun, maknanya keluar tu tak sama, sama ada berulang-ulang pusingan adatnya ataupun tidak, adatnya berubah-ubah, tidak tetap, maka hukum haidnya dikembalikan kepada bulan sebelum datang istihadah. Sebelum datang istihadah. Ingat contoh dia bagi tu. Contoh pusingan adatnya berulang-ulang tetapi tidak tersusun. Pusingan pertama, haid pada bulan pertama 3 hari. Bulan yang kedua 5 hari. Bulan ketiga 7 hari. Kemudian pusingan kedua pada bulan keempat 5 hari. Bulan kelima 3 hari. Bulan keenam 7 hari. Kemudian bulan ketujuh berlaku istihadah. Maka tempoh haidnya dikembalikan bulan sebelumnya istihadah, iaitu 7 hari. Okey, kita lihat perbezaan kat sini dah. Aisyah, kita ambil orang sama lah. Okay. Pada bulan yang pertama, dia keluar 3 hari. Bulan yang kedua 5 hari. Bulan yang ketiga 7 hari. Baik. Pada bulan yang keempat, masalah datang pada bulan yang keempat, dia tak sama. Bulan yang keempat berlaku 5 hari. Bulan yang keempat 5 hari. Bulan yang kelima 3 hari. Ini tak teratur lah. Kemudian bulan yang keenam 7 hari. Dia tak tersusun dengan baik. Okey. Kemudian bulan yang ketujuh berlaku istihadah. Pada bulan yang ketujuh ni berlaku istihadah. Contohnya keluar darah 30 hari. Maka tempoh haidnya dikembalikan pada hari yang mana? Tempoh haidnya kembali kepada adat sebelumnya. Ni,
adat sebelumnya. Kenapa? Kerana susunannya tak sama. Kalau yang ini sama, yang ni dia kena kembalikan kepada pusingan-pusingannya. Adapun ni tak sama. Jadi dikembalikan kepada bulan sebelumnya, iaitu 30 hari. Okey. Jadi tempoh haid dan sucinya kembali kepada bulan yang terdekat sebelum daripada istihadah. Okey. Di mana kembalikan kepada bulan yang sebelumnya. Adapun kalau ada susunan yang macam ni, dia ada pusingan yang sekurangnya berlaku 2 kali pusingan. Yang ni kita panggil pusingan yang pertama. Ni pusingan yang pertama, ni pusingan yang kedua, jadi berulang tu sama. Adapun yang sini pusingan yang pertama ada. Ni pusingan yang pertama. Adapun pusingan yang kedua ni tak sama. Yang kedua tak sama. Jadi tak sama, dia kembalikan kepada bulan yang sebelumnya. Okey, dikembalikan pada bulan sebelumnya. Kalau tak ada pusingan pun tak apalah. Contohnya kata bulan 4. Bulan 4 berlaku istihadah. Jadi kembali mana? Kembali pada bulan sebelumnya, iaitu 7 hari. Okey. Dan dia wajib berwaspada. Ihtiyat sehingga adatnya yang paling banyak. Jika adat yang paling banyak bukan berada sebelum bulan istihadah. Okey. Wajib ihtiyat bagi kategori perempuan berikut. Wajib berihtiyat ni maksud wajib berhati-hatilah. Dia kena berhati-hati. Wajib ihtiyat ni wajib berhati-hati. Maknanya berhati-hati ni ada sebahagian tempat dia kena sembahyang, dia kena puasa, tapi ada sebahagian tempat dia dihukumkan sebagai perempuan yang haid. Itu panggil ihtiyat. Nanti kita akan bincangkan lagi. Okey, contoh dia bagi. Jika bulan sebelum istihadah bukan adat yang paling banyak. Jika bulan sebelum istihadah bukan adat yang paling banyak. Contoh, pusingan pertama haid ni pada bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari. Kemudian pusingan kedua pada bulan keempat 5 hari, bulan kelima 7 hari, bulan keenam 3 hari. Jadi 3 hari ni bukan adat yang paling banyak. Kerana adat yang paling banyak dalam contoh ini adalah 7 hari. Kemudian berlakunya istihadah. Istihadah. Okey, berlaku istihadah. Contoh yang kedua, haidnya pada bulan pertama 7 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 3 hari. Okey, jadi 3 hari bukan adat yang paling banyak, kerana adat yang paling banyak dalam contoh ini adalah 7 hari. Kemudian bulan keempat berlaku istihadah. Okey, bulan keempat berlaku istihadah. Ini agak rumit sikitlah dia punya perbahasan pada bab yang ni. Okey. Wajib ihtiyat bagi kategori perempuan berikut. Wajib ihtiyat mana maksud berhati-hatilah. Dia kena sembahyang. Ada sebahagian perkara dia boleh buat, ada sebahagian perkara dia kena tinggal. Sebagai perempuan yang haid, dan sebahagian dia ukur sebagai perempuan yang suci. Contoh dia bagi kat sini. Jika bulan sebelum istihadah bukan adat yang paling banyak. Contohnya pusingan pertama haid pada bulan pertama. Bulan 1 3 hari. Okey. Kemudian bulan yang kedua 5 hari. Yang kedua 5 hari. Bulan yang ketiga 7 hari. Bulan yang ketiga 7 hari. Baik. Kemudian pusingan kedua pada bulan keempat 5 hari. Maksud ni 5 hari. Okey. 5 hari. Bulan yang ke-5 7 hari. Kemudian bulan yang ke-6 3 hari. Bulan yang ke-6 ni 3 hari. Bulan ke-6 3 hari. Baik. 3 hari ni bukan adat yang paling banyak. Kerana adat yang paling banyak dalam contoh ialah 7 hari. Kemudian bulan ke-7 berlaku istihadah. Masuk bulan yang ke-7. Okey. Bulan yang ke-7 ni keluar darah selama 30 hari. Keluar darah sebanyak 30 hari. Okey. 30 hari. Jadi dia kata masalah ni,
dia wajib berwaspada ihtiyat sehingga adatnya yang paling banyak. Jika adat yang paling banyak bukan berada pada bulan sebelum istihadah. Okey, kita lihat sini ya. Ini adat yang paling banyak 7 hari. Adat yang paling banyak 7 hari. Okey. Pada bulan 6 sebelum berlaku istihadah, ni adat dia 3 hari. Mana adat yang paling sedikit. Pada bulan 7 datang istihadah. Datang istihadah. Baik. Kemudian kita lihat bila berlaku istihadah, daripada hari yang pertama, kedua, ketiga, okey. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai kepada hari yang ke-30. Dia kata perempuan yang seumpama ni, kalau ada masalah yang seumpama ni, dia berlaku istihadah pada bulan yang ke-7, kemudian melihat kepada adat yang sebelumnya, iaitu 3 hari. 3 hari ni kalau dalam susunan pusingan ni, dia adat yang paling sedikit sekali. Yang paling banyak mana? 7 hari. Okey. Jadi oleh kerana dia ni kembali kepada adat sebelumnya, maknanya apa? Adat sebelumnya 1, 2, 3 ni dihukumkan sebagai haid. Yang ni dihukumkan sebagai haid sebab melihat kepada adat sebelumnya, iaitu 3 hari. Okey. Kemudian perempuan ni dia wajib berwaspada. Berwaspada maksudnya ihtiyat sehingga adatnya yang paling banyak. Maksudnya mana? Bermula daripada 4, 5, 6, 7. Ini dipanggil tempoh ihtiyat. Ihtiyat ni maksudnya apa? Berjaga-jaga. Nanti nyata situ. Okey. Jadi pada 4, 5, 6, 7 ni dia termasuk perempuan yang kena berjaga-jaga. Perempuan yang berjaga-jaga. Kenapa? Kerana ini adat yang paling banyak. Adatnya paling banyak. Yang ni dihukumkan sebagai haid. Haid sepenuhnya sebagai haid yang paling yakin. Adapun 4, 5, 6, 7 ni termasuk perempuan yang ihtiyat. Okay. Ni kalau berlaku ulangan haid sebelum ni, pada waktu kita kata haid paling sedikit. Yang ni 3 ataupun 5. Tapi kalau 7 tak perlu buat macam ni. Tak perlu nak ihtiyat. Kerana 7 ni dipanggil tempoh yang paling banyak. Adapun kalau paling sedikit 3 ataupun 5, maka nak mencukupkan tempoh adat yang paling banyak, dia kena ihtiyat. Dia kena ihtiyat. Jadi apa yang dimasukkan dengan ihtiyat? Ihtiyat ni dihukumkan perempuan. Apa maksudnya? Okey. Maksudnya dihukumkan seperti perempuan haid pada masalah seperti jima'. Okey, masalah seperti jima'. Contohnya sini, pada kedudukan ihtiyat ni, dia akan terbahagi kepada 2. Okey. Pertama, hukum haid. Yang kedua, hukum perempuan, hukum suci. Ihtiyat ni mana berjaga-jaga 2 keadaan. Okey, dua keadaan. Yang pertama, dia dihukumkan sebagai perempuan haid. Bermula dari 4, 5, 6, 7 ni, dia masih lagi dihukumkan perempuan haid pada sebahagian perkara. Contohnya apa? Masih lagi tidak boleh jima'. Jima' tak boleh. Tak boleh jima'. Apa lagi? Bawa ataupun sentuh Al-Quran. Okey. Duduk dalam masjid. Ni di antaranya lah. Dia tak boleh nak buat. Dia ada 5 ataupun 6. Tu. Okey, baik. Tapi dalam masa yang sama, dia dihukumkan sebagai perempuan suci. Dihukumkan seperti perempuan suci pada masalah ibadat. Dihukumkan perempuan suci pada masalah ibadat. Contohnya apa? Dia wajib solat. Dan dia boleh puasa, tak ada masalah. Dia boleh puasa pada waktu ni 4, 5, 6, 7. Adapun ni, kedudukan ni, pada kedudukan 1, 2, 3 ni, haid ni, dia umpama perempuan haid semata-mata. Semua tak boleh. Solat tak boleh, puasa tak boleh, jima' tak boleh, sentuh tak boleh, bawa Quran tak boleh, duduk dalam masjid pun tak boleh. Itu 9 perkara yang dihalang oleh perempuan haid. Adapun pada 4, 5, 6, 7, 8 ni, 4, 5, 6, 7 dihukumkan perempuan yang ihtiyat. Perempuan yang kena berhati-hati. Apa maksud berhati-hati? Sebahagian perkara dia tak boleh buat. Mana jima' pun tak boleh buat. Tetapi dia boleh sembahyang.
Maknanya kalau dia tak sembahyang lagi, dia kena qada lah. 4, 5, 6, 7 ni dia kena qada. Baik. Kemudian dia ni pula dikehendaki mandi setelah berakhir adatnya. Dia kena mandi pada waktu akhir hadatnya. Pada waktu akhir adatnya. Adatnya habis pukul berapa? Katakan kalau dia kata suci, waktu sucinya adalah pada waktu maghrib, maka setiap waktu maghrib dia kena mandi. Setiap waktu maghrib dia kena mandi. Selain daripada tu tak perlu mandi. Apabila berakhir waktu adat ni yang pada hari yang ke-7, mana dia kena mandi kat situ. Mandi wajib ketika tu sebagai langkah untuk berhati-hati. Ni kalau ada perempuan yang mengalami susunan ni tetapi pada bulan yang terakhir tu sebelum berlaku istihadah, pada kedudukan ataupun adat yang paling kecil ataupun adat yang paling sedikit, maka dia kena ihtiyat untuk melebihkan, untuk mencukupkan tempoh adatnya yang lain. Selebihnya dia bukan sebagai perempuan istihadah. Dia tak perlu untuk berihtiyat. Cuma nak ihtiyat pada 4, 5, 6, 7 supaya memenuhi tempoh adatnya yang paling banyak. Jadi 3 perkara lah yang kena jaga bagi waktu ihtiyat ni. Dia dihukum haid pada sebahagian perkara, dihukum suci pada bahagian ibadat, dan dia wajib mandi pada setiap waktu akhir hadatnya. Adatnya habis pukul apa, waktu itulah dia kena mandi. Okey. Tetapi dia kata, okey, contoh yang kedua tu pun sama. Haidnya pada bulan pertama 7 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 3 hari. Jadi 3 hari bukan adat yang paling banyak, kerana adat yang paling banyak dalam contoh ni adalah 7 hari. Kemudian bulan keempat berlaku istihadah. Bulan keempat berlaku istihadah. Sini berlaku istihadah. Okey, bulan 4 berlaku istihadah, yang ni pula 3. Contohnya dia cuma satu pusingannya. Bulan 1 7, bulan 2 5. Tak. Okey. Bulan 3 ni 3. Masuk bulan 4 berlaku istihadah. Berlaku istihadah, maka dia kena kembali buat sama macam ni. Sama macam ni juga. Maksudnya 1, 2, 3 dihukum haid secara yakin. Kemudian ada 4, 5, 6, 7 dia ambil sebagai langkah ihtiyat supaya nak memenuhi, supaya dapat menyamai dengan tempoh adat paling banyak. Okey. Jika terlupa giliran terakhir sebelum kedatangan istihadah, maka kedua-dua contoh di atas sama ada 3 atau 7. Kalau dia lupa giliran terakhir sebelum kedatangan istihadah, maka kedua-dua contoh di atas sama ada 3 ataupun 7. Mana dia kena ambil sama ada 3 ataupun 7. Jika mengingati adatnya yang berbeza-beza tetapi terlupa aturannya, seperti 3, 5 dan 7 ataupun 7, 5 dan 3, maka tempoh haidnya pada ketiga-tiga kategori itu adalah 3 hari kerana mengikut adat yang terdekat sebelum kedatangan istihadah, dan kerana tempoh yang paling diyakini adalah 3 hari. Okey. Namun ia wajib ihtiyat pada beberapa perkara, iaitu selepas 3 hari masih diharamkan jima' dan sebagainya seperti hukum haid. Dalam masa yang sama selepas 3 hari ia juga dihukumkan suci dalam masa ibadat, maka wajib solat setelah berlaku 3 hari. Diwajibkan mandi selepas berakhir hari ke-5 dan ke-7, sebagaimana diwajibkan mandi selepas berakhir hari yang ke-3. Setelah mandi selepas berakhir hari ke-7, jadilah ia perempuan suci sehingga akhir bulan. Okay. Kalau ada perempuan yang dia tak ingat, okey, jika pertama dia kata jika terlupa giliran terakhir sebelum kedatangan istihadah pada kedua-dua contoh di atas, sama ada 3 ataupun 7. Okey. Ataupun yang ketiga, jika mengingati adatnya yang berbeza-beza tetapi terlupa pula aturannya, seperti 3, 5 dan 7 atau 7, 5 dan 3. Ini ada masalah perempuan ni, dia tak ingat bulan yang terakhir tu 3 ke 7. Ataupun yang kedua, dia mengingati adatnya yang berbeza tapi dia lupa aturannya, 3, 5, 7 ke 7, 5, 3. Tu 3, 5, 3, 7 ke 7, 5, 3. Dia tak ingat. Dia tak ingat aturannya. Okey. Maka tempoh haidnya, okey, masalah yang pertama dah. Masalah pertama contohnya dia tak ingat bulan yang terakhir. Bulan terakhir, contohnya 1, 2, 3 bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kemudian masuk bulan 4. Yang ni dia ingat 5.
Masuk bulan 4 berlaku istihadah. Tapi ni tak ingat. Ni bulan 3 ni. Sama ada 3 ataupun 7. 3 hari ke 7 hari. Dia tak ingat adat sebelumnya tu. 3 hari ke 7 hari. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua pula, okey, dia lupa susunan. Lupa susunan. Okey. Sama ada, contohnya bulan 1 ni 3 5 7 ataupun apa dia kata? 7 5 3. Ataupun bulan 1 7 5 3. Dia tak ingat susunan bulan dia tu. Jika mengingati adatnya yang berbeza, dia ingat adat dia berbeza, tetapi dia lupa aturannya. Sama ada 3 5 7 ke 7 5 3. Okey. Dua golongan ni, maka tempoh haidnya bagi ketiga-tiga kategori ini, ketiga-tiga kategori itu adalah 3 hari. 3 hari kerana apa? Kerana mengikut adat yang terdekat sebelum kedatangan istihadah. Dan kerana apa? Kerana tempoh yang paling diyakini adalah 3 hari. Dalam tempoh ni kita kata 7 5 3 ni, yang paling diyakini haid adalah 3 hari. Adalah 3 hari. Kemudian 3 ni dia lebih mendekati dengan bulan berlakunya istihadah, iaitu bulan 4. 3 ni lebih dekat dengan bulan 4. Bulan berlakunya istihadah. Jadi haid secara yakin, bagi dua masalah dan masalah yang tadi, haid secara yakin berapa hari? 3 hari. Okey, 3 hari ni haid memang secara yakin. Okey, contoh kita ambil seorang perempuan, dia keluar darah. Tujuh belas hari dia keluar darah. Okey. 17 hari. Jadi dia keluar darah pada bulan 4. Ni kita ambil contoh bulan 4. Ni 17 hari. Bulan 4. Dia ni pula ada masalah. Apa masalahnya? Dia tak masalah dia yang pertama, susunannya tak betul. Susunannya tak sama. Kemudian bulan yang pertama masalahnya apa? Dia punya bulan sebelum tu adalah hari yang paling sedikit, iaitu 3 hari. Kemudian masalah yang kedua, bulan terakhir dia tak ingat sama ada 3 ataupun 7. Dia tahu susunan dia. Dia tahu dia punya ada perbezaan, cuma dia tak ingat 3 ke 7. Ataupun masalah yang seterusnya, dia lupa susunan 3 5 7 ke 7 5 3. Itu masalah ni. Okey. Jadi perempuan ni bagaimana nak menentukan hukumnya? Secara yakin 3 hari ni dihukumkan sebagai haid. Ni haid secara yakin. Ada sini dah. Okey. Haid secara yakin ni 3 hari. 3 hari ni memang haid secara yakin. Kemudian selepas daripada 3 hari, selepas daripada 3 hari masih diharamkan jima dan sebagainya seperti hukum haid. Sampai bila? Sampai hari yang keempat. Bermula daripada hari 4, 5, 6, 7. Hari ni dia panggil ihtiyat. Dia kena berhati-hati. Kenapa dia masih lagi dihukumkan sebagai perempuan haid pada sebahagian tempat? Mana tak boleh jima, tak boleh untuk menyentuh Al-Quran, kemudian tak boleh mengambil seronok, tak boleh duduk dalam masjid tu di antaranya. Ada 4, 5, 6, dia dipanggil hukum ihtiyat. Dalam masa yang sama, okey, ihtiyat maknanya dia duduk dalam kategori haid sebahagian perkara. Okey. 3 hari ia juga dihukumkan suci dalam masalah ibadat, maka wajib solat setelah berlalu 3 hari. Yang sini pula dia dihukumkan sebagai perempuan suci. Bermula daripada mana? 4, 5, 6, 7. Hari yang keempat ni dia dah boleh untuk solat, dia dah boleh untuk puasa. Dia kalau boleh puasa, mana dalam bulan puasa, mana dia wajib puasa. Kenapa? Dia dihukumkan perempuan suci. Tapi dalam masa yang sama dia dihukumkan perempuan haid pada sebahagian perkara. Tak boleh nak jima.
Kemudian diwajibkan mandi. Diwajibkan mandi selepas berakhir hari yang kelima dan ketujuh, sebagaimana diwajibkan mandi selepas berakhir hari yang ketiga. Selepas berakhir hari yang ketiga ni, dia wajib mandi. Wajib mandi. Okey. Kemudian hari keberapa lagi kena mandi? Pada hari yang kelima ni wajib mandi sekali lagi. Kemudian pada hari yang ketujuh wajib mandi sekali lagi. Dia panggil ihtiyat. Kenapa? Kerana dia lupa. Dia tak ingat susunan hari sebelum tu. Yang pertama, dia kenapa? Kerana susunannya tak sama. Kemudian dia tak ingat berapa 7 ke 3. Dan satu tadi lagi, berapa bulan yang sebelum tu dia berada pada tempoh waktu yang paling sedikit daripada tempoh adatnya. Sebab tu kena tanda adat ni baik-baik. Okey. Jadi diwajibkan mandi selepas berakhir hari kelima dan ketujuh, sebagaimana diwajibkan mandi selepas berakhir hari yang ketiga. Mana kena mandi 3 kali lah. Dalam bulan ni kena mandi 3 kali. Mana hari ketiga wajib mandi, hari yang kelima wajib mandi, hari yang ketujuh wajib mandi. Setelah mandi, selepas berakhir hari ketujuh, jadilah ia perempuan suci sehingga akhir bulan. Okey. Apabila dah habis saja sampai hari yang ketujuh, bermula daripada hari yang ke-8 sampailah kepada seterusnya ni, dihukumkan sebagai perempuan yang sampai sini dihukumkan sebagai perempuan yang suci tapi istihadah. Dihukum sebagai perempuan yang istihadah. Okey, baik. Itu masalahnya. Dia kena tanda lah. Kalau tak tanda tak nampak lah ni. Okay. Tetapi ada tetapi. Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi, dia berkata dalam kitab Al-Ubad dan selainnya, sekiranya pusingan haidnya tidak berulang, maka masa haidnya dikembalikan kepada masa haid yang terakhir sebelum istihadah, dan ia tidak wajib ihtiyat sama sekali. Kalau dia berlaku sekali saja. Okey, kalau ni kata pendapat yang lain, kata Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi, dia kata dalam kitab Al-Ubad dan selainnya, sekiranya pusingan haid tak berulang, mana tak berlaku 2 kali, hanya sekali saja, 1, 2, 3 je, 1, 2, 3 je, tak berulang sampai 4, 5, 6, mana sekali je berlaku, tak berulang, maka haidnya dikembalikan kepada masa haid yang terakhir. Mana haid yang terakhir berapa? Kalau 3, 3 lah. Kalau 7, 7. Kalau 5, 5. Okey, sebelum istihadah. Dan ia tidak wajib ihtiyat sama sekali. Tak perlu untuk ihtiyat lah, sebab dia hanya berlaku satu pusingan. Tapi kalau berlaku 2 pusingan, kena. Kalau berlaku 2 pusingan, kena. Kalau sekali saja tak perlu untuk ihtiyat. Tapi kalau berlaku 2 kali, mana ada 2 pusingan, dia kena. Contohnya 2 kali macam mana? Contohnya kalau berlaku bulan 1, 2, 3 macam tadi lah. 1, 2, 3. Okey. 1, 3, 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 5, 3, 7. Kemudian berlaku sekali lagi pusingan yang kedua dah. Dia berlaku pusingan yang kedua. Berapa pusingan kedua ni? 4, 3. Ni salah. 5. Okey, kemudian 6. Berlaku pula 7. Kemudian 5. 5, 6, berlaku 3. Ini dipanggil 2 pusingan lah. 2 pusingan. Kalau berlaku nanti istihadah ni pada bulan yang ke-7 ni, berlaku istihadah 30 hari umpama contoh, yang ni wajib ihtiyat dia kata. Tapi kalau bulan pertama saja, contohnya pada berlaku hanya pada pusingan yang pertama je, masuk yang pusingan yang kedua, 4 ni katakan 17 hari, maka boleh ambil sini saja. Kalau sini 3 hari, 3 hari lah. Kalau sini 5 hari, 5 hari lah. Mana tak perlu untuk ihtiyat. Okey. Itu kata Syekh Ibn Qasim Al-Abbadi. Boleh lihat dalam Asyiah Subramalisi kepada Nihayatul Muhtaj. Okey, itu yang pertama. Penetapan adat. Jika ada seorang perempuan berlainan pada setiap bulan secara tersusun, maka ni kalau ada berlaku masalah ni kena tengoklah. Okey, kemudian nanti kita akan masuk pada pusingan yang kedua, pada perkara yang kedua, iaitu adat dapat ditetapkan dengan tamyiz. Okey, itu insya-Allah nanti kita akan sambung pada kuliah yang lain nanti. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Soalan banyak